Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berikutnya ialah hadis daripada Abdullah bin Umar. Masih lagi kita di dalam kitab berhubung dengan kitabus salat, berhubung dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. وفي حديث أبي حميد يعني أبي حميد الساعدي عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر ولكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. Kita terjemah dulu. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah redha kepadanya dan kepada bapaknya Umar. Abdullah ibn Umar dah banyak kali kita terjemah tentang dia, merupakan sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Dia antara tokoh-tokoh di dalam fiqh yang terkenal dengan sangat mengikuti segala apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kala dah tidak ada sebab, tetapi dia masih ikut. Kalau Nabi tunduk di tempat tu, dia tunduk, walaupun tempat perkara yang menyebabkan Nabi tunduk tu dah tak ada. Kerana begitulah Ibnu Umar begitu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, dahulunya yakni baginda mengangkat tangan, kedua tangannya. Yarfa'u, mengangkat, yadaihi, kedua tangannya. Hazwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Hazwa yakni setentangan, parallel to, setentangan dengan bahunya. Idza iftataha as-salah, apabila baginda membuka salat, yakni takbiratul ihram. yakni Nabi angkat tangan, dia kata tangan yang Nabi angkat bersententangan dengan bahu dia. Dia tak angkat tangan sentangan dengan perut dia sebagai orang, sentangan tangan-tangan sini saja dia angkat, taklah dia angkat sampai macam ni, tapi dia angkat setentangan dengan bahu dia. Wa idza kabbara lirruku', apabila dia bertakbir untuk rukuk, yakni baginda angkat semasa buka salat, iftatahas salah. Dan wa idza kabbara lirruku', apabila dia angkat tangan, takbir ni semasa dia angkat tangan ketika dia takbir untuk rukuk, yakni sebelum
dia angkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan ketika baginda mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, baginda angkat tangan. Ini riwayat yang ada di dalam Al-Bukhari, dan riwayat ini juga ada di dalam Muslim. Kata dia, wa fi hadithi Abi Humaid, di dalam hadis Abi Humaid. Abi Humaid di sini ialah Abi Humaid As-Sa'idi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita telah terangkan tentang Abi Humaid As-Sa'idi. Abi Humaid As-Sa'idi inda Abi Daud, hadis yang ada dalam Sunan Abi Daud, dia kata yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Angkat tangannya sehingga bersententang keduanya dengan bahunya, kemudian bertakbir. Angkat, Allahu Akbar, kemudian bertakbir. Okey. Ini hadis. Dia kata wali Muslim an Malik ibn Huwairith, daripada Muslim daripada Malik ibn Huwairith, sahabat Nabi radhiyallahu an, nahwa hadis Ibnu Umar. Dia sama macam hadis Ibnu Umar, lakin qal, tetapi kata dia hatta yuhadhiya bihima furu'a uzunaihi, sehingga bersentangan keduanya dengan ujung telinga dia. Macam bahu jugalah, tapi kalau ujung telinga macam angkat sikit lebih dekat dengan setentangan dengan hujung telinga dia, menunjukkan sini ataupun atas sedikit. Kedua-duanya ada daripada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam hadis ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis ni yang kita sebut ni, riwayat-riwayat yang disebut oleh Ibn Hajar, telah menjadi hujah kepada majoriti para ulama, bahawasanya disunatkan mengangkat tangan bersetentangan dengan bahu atau bersetentangan di hujung telinga ni ketika tiga tempat ni, iaitu ketika takbiratul ihram, ketika takbir hendak rukuk, dan ketika bangkit daripada rukuk. Ini adalah merupakan pandangan dan pegangan jumhur ulama kesemuanya, melainkan di dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi, dia hanya angkat masa takbiratul ihram. Selain daripada itu dia tak angkat. Alasan dia ialah alasan riwayat Abdullah ibn Mas'ud, yang riwayat ini dianggap dhaif di segi majoriti. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi. Abu Hanifah banyak mengambil pandangan-pandangan dia. Mazhab Abu Hanifah ni berguru banyak mengambil daripada Hamad bin Abi Sulaiman, dan kemudian mereka mengambil daripada Abu Hanifah. Kerana ini Abu Hanifah telah memakmurkan Iraq, Kufah khususnya, dengan ilmu. Dan Abu Hanifah di sana. Jadi dia kata ada riwayat ni dhaif di sisi jumhur, iaitu yarfa'u yadayhi 'inda iftitah thumma la ya'ud. Dia mengangkat tangannya ketika iftitah, pembukaan salat, kemudian tidak lagi melakukannya. Apa yang menjadi amalan dalam mazhab Abu Hanifah ni tidak menjadi pegangan jumhur. Semua jumhur menolak. Jumhur kata tiga. Bukan satu, tiga. Hadis ni tak kuat. Kerana hadis ni summa la ya'ud tu dia menafikan, seakan-akan menafikan
apa yang ada dalam riwayat Ibnu Umar yang kita baca ni. Dalam kaedah dia panggil al-muthbitu muqaddamun 'alan nafi. Al-muthbitu muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan lebih didahului daripada yang menafikan. Kaedah. 3 tu menetapkan, yang ni menafikan. Kalau ada pertembungan 3, kita ambil yang menetapkan, bukan yang menafikan. Pasal yang menafikan tu mungkin dia tak tengok, mungkin dia terlepas pandang. Yang menetapkan tu dia tengoklah. Apatah lagi riwayat ini dhaif, ataupun mungkin maksudnya yang wajib itu hanyalah iftitah, yang lain itu sunnah, tapi Nabi memang angkat. Pandangan Abu Hanifah ni, saya nak sedut berapa benda. Pandangan Abu Hanifah ni, kalau orang mazhab Hanafi, orang mazhab Hanafi, dia pakai hujah, takkan kita lebih alim pada Abu Hanifah, jadi dia tak pakailah hadis ni. Tapi oleh kerana di dalam agama ni fuqaha banyak, hadis-hadis patut dilihat. Sepatutnya bila ada hadis, terutama hadis-hadis yang Ibnu Umar ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini kuat untuk menetapkan ataupun untuk mensabitkan mengangkat tangan ini. Jadi secara perbandingan, kalau kita jadi pengikut mazhab, setelah kita baca hadis ni, tidaklah sayugia saya rasa untuk kita kata memang ada hadis, tapi dah mazhab kita angkat satu, ya kita angkat satu je lah. Kalau kita buat begitu, bererti kita macam mengutamakan qaul mazhab tanpa mengambil kira apa yang telah kita baca daripada hadis yang disokong oleh majoriti para ulama. Ini saya nak sebut kalau kita mazhab Abu Hanifah. Sebab itu di dalam bermazhab, walaupun menghormati imam mazhab, mengikut kebanyakan kaulnya, tapi itu tidak menafikan hak ataupun keperluan untuk kita juga melihat kepada kaul-kaul yang lain. Kalau main ta'assub, habis ngai itu je lah. Walaupun mazhab Hanafi, mazhab majoriti dalam dunia ni. Kaul yang disebut oleh Imam Abu Hanifah itu disebut ialah juga merupakan kaul Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri imam dalam hadis, tak dinafikan. Tetapi riwayat yang ada pada kita tidak menyokong dia. Kita tak boleh kata hang siapa, Sufyan siapa. Tak boleh kata macam tu. Pasal kita pun bukan kata kaul kita ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Malik dan mazhab boleh dikata keseluruhan amalan para sahabat. Riwayat lebih daripada 30 para sahabat meriwayatkan angkat tangan pada 3 tempat ni. Kaul yang kata tak angkat sekali ini termasuklah kaul Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla dia sama kata macam Abu Hanifah. Pasal pasal Ibnu Abi Layla ni di Kufah, qadi, alim. Ibnu Abi Layla, nama dia Abdul Rahman bin Abdul Rahman ibn Abi Layla. Ni antara tokoh fiqh yang terbilang. Dia sama. Abu Hanifah ambil pendapat dia jugalah, macam pendapat Ibnu Abi Layla jugalah. Bukan ambil pendapat dia, sama macam pendapat. Terkenal Ibnu Abi Layla ni antara qadi yang pandai. Antara cerita Ibnu Abi Layla ni, dia ni jadi qadi masa kerajaan. Qadi ni bukan maksud tok qadi yang kat nikah. Qadi dalam sejarah Islam ni maksud hakim. Pasal dia tak ada mahkamah sivil,
mahkamah syariah dia tak ada, di satu mahkamah So qadi tempat orang rujuk bila orang berlaku perselisihan pendapat, orang rujuk qadi. Qadi itu maksud hakim. Kita boleh sebut jom pergi jumpa tok qadi, dikira menikah. Hak tu juru nikah. Ibnu Abi Layla, sampingan lah saya cerita, terkenal dengan kebijaksanaan dia di dalam memutuskan hukum. Cuma antara cerita menarik Ibnu Abi Layla ni, satu hari datang dua orang perempuan masuk di kamar hakim dia, di mahkamah dia lah. Masuk. Sebahagian ahli sejarah yang tulis itu, dia kata dua-dua pakai purdah. Seorang nak buka, dia kata, hakim, tempat ni sempit, aku susah nak bernafas, nak kena buka purdah. Hak seorang lagi kata, hakim, qadi, jangan bagi dia buka, sebab dia muka cantik, kalau dia buka, qadi akan terpengaruh dengan dia. Tapi yang penting dua-dua, dia kata, kau siapa? Saya ini mak saudara saya, saya anak saudara dia. Apa kes? Jadi mereka cerita, dua cerita. Dia kata, bapak saya meninggal, bapak dia meninggal, saya dibesarkan oleh mak saudara saya ni. Lepas dibesarkan oleh mak saudara saya sehingga saya besar, dan dia besarkan saya dengan baik, sehingga apabila saya dah sampai cukup umur untuk berkahwin, dia tanya, kau tak nak kahwin kah? Dia kata, aku tak ada halangan untuk kahwin. Jadi dia pun cari orang bagi kahwin. Ada orang masuk Minang, seorang saudagar yang kaya, yang ada seorang saudagar yang kaya juga masuk meminang. Berkahwinlah anak saudara dia ni dengan saudagar dia. 3 tahun berkahwin dalam keadaan yang bahagia, pergi berniaga sekali, balik kerja sekali. Dia kata, lama-lama dia kata, mak saudara saya ni, dia hasad dengan saya. Dia tengok kami ni akrab, lalu dia siapkan anak perempuan dia supaya cantik-cantik. Bila suami saya balik, anak perempuan saya tengok pada anak dia, yang ni sepupu dia, anak perempuan mak saudara dia. Dia ni, mak saudara ni ada anak perempuan. Suami dia tengok, terpengaruh. Dan dia kata, kau kahwinlah dengan aku. Suami dia setuju. Dia kata, mak saudara dia kata, aku boleh kahwinkan dia, jadikan dia isteri kau, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah engkau menyerahkan, menjadikan amruka fit talaq fi yadi. Kuasa talakmu itu kau wakilkan kepada aku. Jadi apa yang aku putus kau setuju. Dia kata boleh. Bila dia setuju, dia pergi pada anak saudara dia ni. Dia kata, aku dah wakil dia ni, aku talak engkau dengan 3 talak. Dia talak dia. Jadi tertalaklah anak perempuan ni, perempuan yang mengadu ni. Kahwinlah suami perempuan ni dengan anak dia. Bila dia duduk macam tu, dia pun minta nak pindah. Dia pindah pergi rumah lain. Jadi mak saudara dia dengan anak dia, dengan taliq bekas isteri suami dia, hiduplah. Suami mereka jadi suami isteri yang baru lah. Mak saudara dia ni ada suami. Suami dia ni musafir, seorang penyair. Sebagian kata seorang peniaga yang kaya juga. Musafir. Lama baru balik. Bila balik dia tanya, mana macam anak saudara hang yang kita duk bela selama ni? Oh, dia kata dia dah kahwin, dia kena dicerita mungkin tak habis lah, suami dia dah talak dia ada apa.
Oh, dia kata kesian, aku nak ziarah dia. Dia pergi ziarah anak saudara isteri dia lah, bekas, jadi bekas je lah. Pasal dia kahwin dengan pak saudara kena kahwin dengan dia, mak saudara dia yang asal. Bila tengok, dia tahu perempuan ni, dia tahu suami mak saudara dia nak datang, dia bersiap diri dia cantik-cantik. Bila suami dia datang melawat, tengok dia cantik, dia kata hang kahwinlah dengan aku. Tuan-tuan tengok akal orang perempuan. Dia kata hang kahwin dengan aku. Dia pun kata aku pun boleh kahwin. Tapi dia dah kahwin dengan mak saudara dia. Tapi kalau hang nak kahwin dengan aku, sebelum nak buat apa, aku mau hang jadikan kuasa talak hang di tangan aku. Dia pun setuju. Dia pun pergi jumpa mak saudara dia. Dia wakil kepada suami dia, aku talak hang 3 kali talak. Tertalaklah siapa? Mak saudara dia. Tadi dia hilang suami, kali ni giliran mak saudara dia. Dia kahwin dengan kawan ni tua sikit lah, tapi tak apa, dia kahwin dengan bekas suami mak saudara dia. Lepas kahwin tak lama, tua dah kawan ni pun dia bawa harta, banyak harta. Orang tua ni meninggal. Bila meninggal, mak saudara dia rasa habis iddah mak dia saudara dia. Aku nak juga share harta suami aku. Harta suami kau apa dah jadi suami aku? Mak saudara dia tak tinggal lah, miras harta isteri dia lah, isteri dia yang baru. Masa mak saudara dia datang dengan anak perempuan dia dan juga dengan suami dia yang juga suami anak yang merupakan bekas suami dia. Bekas suami dia ni dia tengok dengan ada harta, cantik dia. Dulu pun cantik, dia memang cantik dulu, bahagia dia apa. Dia dah cakap suami dia, dia kata patutnya kita ni hidup sekali lah. Dulu aku memang kita pasangan kekasih yang baik. Dia kata hang kahwinlah dengan aku. Dia kata boleh aku balik kepada hang, tapi dengan syarat bagi kuasa talak mai kat tangan aku. Dia pun kata ya. Dia pergi kat sepupu dia tu, talak hang 3 kali talak. Dia hari tu pun kena 3 je, tapi dia selesai sebab dia telah kahwin. Jadi kena 3 kali talak, bercerailah. Depa ni dia dapatlah balik suami dia. Jadi qadi tanya, apa soalan dia? Apa soalan dia? Dia kata, mak saudara dia kata, patutkah, halal ke aku buat kat dia sekali, dia buat kat aku 2 kali. Kedua, dia ambil suami kami dua-dua sekali. Suami aku pun kena ambil, suami anak aku pun dia ambil balik. Dengan harta-harta sekali dapat kat dia. Boleh ke? Terdiam Abdul Rahman bin Laila kata, aku tak nampak pengharaman pada benda tu. Yang pertama, mereka kahwin. Dan kedua, syarak tak pernah melarang juga untuk satu orang tu kahwin balik 2 kali. Setelah dia cerai, dia nak kahwin balik, boleh. Dan bila kahwin mati, macam kes suami dia, memang harta pusaka milik dia. Dan memang kes kau tanya, boleh tak mewakili kuasa talak pada orang? Kalau dia redha, boleh. Jadi dia dapat dua-dua sekali suami pun tu, mak saudara dia dengan anak dia, dua-dua hilang. Kes ini dirakamkan di dalam latar cerita Abdul Rahman Ibnu Abi Laila, sehingga dia bawa
kepada khalifah. Dia cerita khalifah pun kagum dengan hebat perencanaan wanita ni, kan? Wa inna kaidakunna azim, sesungguhnya perancangan kamu sangat dahsyat, orang kata. Sebab tu wanita ni ni bagus-bagus lah kita. Wanita ni yang bagus-bagus banyak, wanita muslimat, salihat, mukminat. Tapi kalau tak bagus, tombang. Bukan sekadar dia wanita juga tombang, lelaki tombang, negara pun boleh tombang. Musnah kadang-kadang satu lelaki ni tak ada sebab lain, hanyalah kerana kadang-kadang isteri dia sendiri, pasangan dia sendiri, perancangan wanita. Dia punya licik tu hebat. Dua-dua lelaki ni dapat kat dia. Hang buat kat aku sekali, aku balas 2 kali. Sebab itu dalam sejarah manusia ni banyak tokoh-tokoh yang dianggap sangat terbilang, pidatonya terbilang, ninya terbilang. Tapi apabila dia menguruskan negara, negara jadi kacau disebabkan kerana isterinya. Berapa ramai raja-raja yang begitu dalam sejarah sehingga akhirnya dihukum oleh rakyat. Berapa ramai presiden yang setiga dihukum bunuh oleh rakyat disebabkan kerana kerenah isterinya. Dan berapa ramai tokoh-tokoh yang jatuh disebabkan kemewahan isterinya, yang akhirnya menyebabkan dia secara langsung ataupun tidak langsung, dia keheranan diri dia sendiri, pasal apa aku boleh dituduh menyeleweng. Rupanya dia lupa bahawasanya isteri dia telah buat kerja kat belakang ni, rakyat sampai mengamuk. Itulah yang berlaku pada Marcos, berlaku banyak dalam negara-negara Eropah. Kes-kes yang seperti ini bukan baru. Inna kaidakunna azim. Quran kata sesungguhnya perancangan kamu itu sangat dahsyat, sangat dahsyat. Ini saya cerita nulah luar negara ya. Balik pada hadis kita baca ni. Jadi ini contoh Ibnu Abi Layla, kan. Hebat Ibnu Abi Layla. Tapi cuma Ibnu Abi Layla macam saya kata tadi, dia kata angkat tangan sekali. Angkat tangan sekali. Sama dengan mazhab Abu Hanifah, sama dengan qaul Sufyan Ats-Tsauri. Majoriti para ulama menyatakan angkat tangan adalah sebanyak 3 tempat. 3 tempat. Bukan 3 kali satu tempat, 3 tempat. Iaitu ketika takbiratul ihram, ketika wa idza kabbara lirruku', apabila dia bertakbir untuk rukuk. Takbir untuk rukuk. Jadi dia nak takbir untuk rukuk, Allahu Akbar. Dan kemudian apabila dia bangun daripada rukuk. Ini adalah merupakan tempat-tempat yang berlaku angkat tangan dengan sepakat para ulama, kecuali tadi Abu Hanifah. Sunnah kata mereka. Ini adalah sunnah. Walaupun sebahagian mereka cuba menyatakan angkat tangan ni maksud dia apa, seolah-olah maksud kita mengangkat hijab kelupaan untuk mengingati Allah. Ada yang kata angkat ni seolah-olah istislam, menyerah diri pada Allah. Itu semua sebutan. Sebab ada dalam kitab mereka sebut hikmah di sebalik angkat tangan ni macam menyerah diri. Tapi yang pentingnya ialah ia merupakan sunnah. Sebab baginda Nabi SAW mengangkatnya. Okey. Angkat setentangan dengan apa? Bau. Cuma di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia kata ada satu tempat lagi yang Nabi angkat, iaitu idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai kama yasna'u 'inda iftitahis salah. Idza qama min ar-rak'atain, apabila baginda bangun daripada 2 rakaat, yakni bagi solat yang mana lebih daripada 2 rakaat. Apa solat yang lebih daripada 2 rakaat? Solat apa?
Maghrib lebih daripada 2 rakaat. Lagi Isya lebih daripada 2 rakaat. Zuhur lebih daripada 2 rakaat. Asar lebih daripada 2 rakaat. Jadi dia kata idza qama min ar-raka'atain, apabila bangun daripada 2 rakaat, rafa'a yadayhi, baginda angkat tangannya, hatta yuhadhiya bihima mankibaih, sehingga setentangan dengan bahunya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, artinya tempat keempat, kalau semayang tu lebih dari 2 rakaat, yang angkat ialah selepas daripada kita baca tahiyat lah. Tahiyat. Pada rakaat kedua maghrib, kita bangun, kita angkat. Satu tempat lagi yang kita angkat. Artinya, pada rakaat yang pertama, kita tak angkat. Pada rakaat yang kedua, kita tak angkat. Pada rakaat ketiga, kita tak angkat. Pada rakaat pertama, kita tak angkat. Pada rakaat ketiga, kita tak angkat. Kita angkat pada rakaat yang kedua. Yang kedua. Mungkin setengah orang kata, kami pun tak tahu macam tu lah. Tapi apa beza antara mengaji fiqhul hadis ataupun fiqhus sunnah dengan kita hanya pergi mengaji habaq saja? Rakaat kedua angkat tangan. Mengaji fiqhus sunnah menyebabkan kita berinteraksi, kita mendengar langsung riwayat-riwayat yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apabila kita beramal dengan amalan itu, yang terbayang pada kita ialah wajah ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama antara orang yang tahu angkat tangan pada rakaat yang kedua ataupun pada 3 tempat yang kita sebut tadi, dengan orang habaq, dengan orang yang mengetahuinya apabila orang itu memberitahu dengan menyebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis-hadis itu memang benar, bagi orang awam mungkin dia kena dihurai padanya, dan huraian itu merujuk kepada ahli-ahli ilmu di kalangan tokoh-tokoh mazhab dan selainnya. Tetapi ilmu itu punca dia. Itu makna apabila mengetahui, oh demikian Nabi buat. Maka perasaan ketika salat yang kita rasa ialah perasaan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Kalau tak, jadi macam sebahagian ajaran. Dulu ada ajaran Al-Arqam. Dia tulis risalah di bumi Syam masa dia pergi ke Jordan tu. Dan banyak ucapan-ucapan pemimpin dia. Dia kata apa? Bila kita nak solat, kita bayangkan wajah Abuya. Nampak? Ini sama yang kebelakangan ni datang. Kita siapa nak bayang, nak sebut Quran hadis? Kita bayangkan tok guru kita. Tuan-tuan, kalau kita hanya bayangkan guru kita, macam kita sebut, guru ni tadi kalau Abu Hanifah tak angkat, yang dua tu Sufyan Ats-Tsauri, dibandingkan kita dengan Sufyan Ats-Tsauri, semut dengan gajah pun dekat lagi. Tapi kita dengan Abdul Rahman ibnu Abi Layla qadhi tadi, siapa? Tapi bukan kerana kita lebih pandai pada Abu Hanifah, tidak kerana kita lebih pandai pada Abdul Rahman bin Abi Layla, tidak kerana kita lebih pandai daripada Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi kita membaca hadis, dan hadis yang mana kita faham ni, inilah juga yang dipahami oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Malik dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka pentingnya fiqhus sunnah, fiqhul hadis, mendekatkan kita kepada sumber sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maka dengan itu ini adalah merupakan amalan sunnah Nabi SAW di dalam salat, iaitu mengangkat tangan ketika tiga tempat yang disebutkan tadi. Satu lagi tempat ialah apabila pada rakaat yang kedua. Ada riwayat-riwayat yang tidak kuat, iaitu antaranya baginda mengangkat ketika nak turun sujud, dan ketika bangkit, sentiasa ketika bangkit daripada sujud. Tapi riwayat-riwayat ini dianggap tidak kukuh, tidak dapat untuk mensabitkan apa yang telah disebut oleh para ulama dalam riwayat Abdullah ibn Umar. Ada qaul yang menyebut hal demikian. Albani dia meluaskan sedikit dalam hal ini, tetapi ini adalah apa yang kita sebut di sini ialah pendapat jumhur ulama, wallahu taala a'lam. Kita baca satu hadis hari ni. Tuan-tuan ada soalan? Kalau tuan-tuan tak ada soalan, tuan-tuan ada soalan? Jangan tanya saya ke mahkamah pula. Okey. Ini semua cerita siapa nak jadi MB lah apa. Ini apa soalan ke? Soalan untuk don ke? Saya nak jawab soalan ni dulu. Sebahagian mereka bertanya tentang mubahalah. Mubahalah. Apa dia mubahalah? Mubahalah. Jika tuan-tuan masih ingat perkataan awal mubahalah saya sebut di masjid ni dulu. 15 tahun lepas. Masa tu TV keluar pun muhalabah. Macam-macam. Barangkali first time orang Malaysia dengar perkataan mubahalah. Mubahalah maksud lawan sumpah antara dua pihak yang mana masing-masing menyebut tentang kelaknatan Allah kepada diri mereka jika mereka berdusta ataupun mereka mendakwa sesuatu yang tidak benar. Lebih kurang begitu nak faham. Dia tak sama dengan li'an. Li'an antara suami isteri kerana menuduh zina. Mubahalah ialah antara dua pihak. Asal mubahalah seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, iaitu apabila Nabi SAW, Allah Ta'ala kata baginda, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Jika mereka maksiat berkeras berhujah dengan kau setelah datang kepada mereka, datang kepada engkau ilmu keterangan, faqul ta'alau, katakanlah mari, nad'u abna'ana wa abna'akum, bawa anak-anak kami, bawa anak-anak kamu, wa nisa'ana wa nisa'akum, perempuan-perempuan kami, perempuan-perempuan kamu, wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kamu, thumma nabtahil, kemudian mari kita bermubahalah, wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin, dan kita jadikan kelaknatan Allah kepada orang-orang yang berdusta. Apabila Kristian Najran bantah Nabi, Nabi panggil mereka bermubahalah. Bawa semua family kamu, aku bawa family kamu, kita sebut laknat Allah kepada siapa yang dusta. Akhirnya Kristian Najran tak berani. Mereka takut, dia kata kalau dia benar-benar Nabi, Allah laknat kita, jangan kita pergi.
Jadi bila nak bermubahalah, saya tak ulas siapa-siapa punya mubahalah, saya nak cerita untuk tuan-tuan. Mubahalah dia berlaku kena dua-dua belah pihak. Dia bukan berlaku sebelah pihak. Kalau seorang-seorang je pergi sumpah, yang tu kita hang sumpah seorang-seorang. Dia tak panggil mubahalah. Dia nak laknat diri dia ke, dia laknat siapa, dia punya seorang-seorang. Boleh tak boleh secara umum je manusia boleh sumpah. Dia boleh kata kalau aku bohong laknat Allah, tak ada apa dia boleh kata. Dia tak memberikan kesan kepada di segi pentadbiran perundangan Islam pun dia tak bagi kesan, kerana itu sumpah di luar daripada mahkamah. Tapi saya nak ceritanya, bukan saya cerita siapa betul yang salah, dari segi teknikal undang-undang. Kalau nak buat mubahalah, dua-dua pihak ada, dia baru dinamakan dengan mubahalah. Apakah syarat mubahalah? Sekali kita sebut bagi dia orang azan dulu. Di kalangan para ulama ada yang meletakkan syarat-syarat mubahalah. Ada yang panjang, ada yang pendek dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi secara umumnya mereka menyebut beberapa hal. Kalau tak menjadi syarat pun perkara yang perlu diberi perhatian. Iaitu mubahalah ni tujuan dia ialah untuk menzahirkan yang benar di dalam perkara-perkara yang penting bagi umat Islam. Tengoklah apa perkara tu. Orang tak mubahalah lah pasal kucing ni hilang umpamanya. Kan? Mubahalah dalam khususnya hal-hal agama. As-Sakhawi menyebut tentang mubahalah antara Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan kitab kita ini, dengan pengikut ataupun pentaksud Ibnu Arabi, di mana dia menyatakan Ibnu Arabi benar. Ibn Hajar kata kalau Ibnu Arabi benar, maka Allah laknat aku. Jika dia tidak ala dalalah, jika dia tidak di atas kesesatan, Allah laknat aku. Kawan tu kata jika Ibnu Arabi di atas kesesatan, Allah laknat dia. Dan memang dalam As-Sakhawi kata buta mata kawan tu selepas 2 bulan. Mubahalah dua pihak. Jadi mubahalah berlaku apabila dua pihak yang tak dapat menyelesaikan. Mubahalah berlaku ba'da iqamatil hujah. Tak pasal-pasal bincang bab satu bab, jom mubahalah. Nah, setelah bagi hujah, bagi dalil, bagi bukti, tak mau juga. Faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilm. Siapa yang berhujah dengan kau masih keras kepala setelah datangnya ilmu, dah bagi dah alasan hujah, masih nak macam tu juga, mubahalah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata mubahalah ni sunnah jika perlu. Dalam bab-bab tu lah, tak ada tiap-tiap hari nak pergi mubahalah dengan orang, benda-benda yang menentukan betul atau salahnya umat. Orang mubahalah. Macam dia orang ajak Syiah mubahalah. Abu Bakar kafir kata, kalau Abu Bakar kafir, Allah laknat aku. Kalau Abu Bakar tak kafir, Allah laknat kau. Sebab dia kafir, contohnya. Ini besar. Mubahalah dalam hal-hal demikian. Kemudian mubahalah berlaku dalam sejarah kerana urusannya ialah menegakkan kebenaran, bukan saja syok-syok. Cuma adakah mubahalah menentukan benar salah hak manusia? Tak. Yang menentukan hak manusia, lepas mubahalah boleh pergi ambil barang orang? Tak boleh. Kalau perkara itu berlaku perjalanannya di mahkamah, sumpah di mahkamah itu bukan mubahalah. Al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man angkar. Bukti kepada yang menuduh dan sumpah bagi yang engkar, yang tu proses mahkamah. Disumpah di mahkamah, bukan sumpah di luar. Sumpah di luar bolehlah satu orang kata aku tak buat, wallahi aku tak buat, kalau Allah aku buat Tuhan laknat aku. Dia cakap biasa tu, itu dia saja, dia tak ada kesan apa-apa. Ia tidak menentukan, khususnya tentang hal ehwal yang membabitkan antara hak manusia. Umpamanya
Kalau saya ambil harta Bamat kita, bukti-bukti menunjukkan, CCTV semua menunjukkan saya memang ambil, tak ada bukti yang boleh menafikan saya tak ambil. Kemudian saya kata saya sumpah saya tak ambil, hakim tak dia kata, oh hang sumpah kira hang tak ambil. Dia tak boleh. Dia bayyinah ala man idda'a, bukti kepada orang yang mendakwa. Kalau tidak, tak boleh jadi hujah. Hatta Nabi SAW tak hukum dengan berdasarkan kepada perasaan, hukum berdasarkan kepada hujah. Innakum, kata Nabi, takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum yakunu alhana bihujjatihi min ba'd fa'aqta'u lahu nahwa atau fa'aqdi lahu nahwa ma asma' faman qata'tu lahu min haqqi akhihi fa innama qata'tu lahu qita'atan minan nar. Kamu mari bawa hujah pada kamu, sebahagian kamu lebih fasih daripada sebahagian yang lain, maka aku putuskan hukum berdasarkan kaedah itu, penghujahan. Siapa yang ambil hak saudaranya, sesungguhnya dia mengambil potongan daripada api neraka. Kalau kau tipu, kau kena. Tapi hujah demikian. Itu nak, saya ramai orang duk tanya saya sangat, malah nak jawab. Biar api bagi orang lain jawab dulu, tapi saya sebutlah potongan. Kemudian saya nak nasihat umum untuk diri saya, tuan-tuan juga boleh manfaat yang menonton. Agama ni dia tak boleh sentimen. Dia kita buat sesuatu berdasarkan nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum yang zahir, Allah urus yang batin. Kita tak tahu. Apa yang kita hukum zahir. Hakikat Allah Ta'ala. Satu orang tikam orang, kita kata dia bunuh. Tak ada bukti-bukti yang lain menunjukkan dia tak sengaja ke apa, maka hukuman dia bunuh. Kaedah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada ilmu, pendengaran, penglihatan kamu semuanya ditanya oleh Allah Ta'ala. Saya sebut umumlah, dalam apa urusan pun kita ni semua ada puak-puak. Setengah orang ni dia ada puak pengikut ni, pengikut mazhab ke, pengikut kumpulan ke, pengikut aliran ke, pengikut parti politik ke. Kita mungkin boleh ikut, kemudian kita tengok betul, kemudian kita dapati salah. Kita tak boleh yatamada terus menerus mengikut yang salah kerana kita rasa aku dah ikut yang tu, dah pakai yang tu ya. Dia tak boleh. Nabi SAW kata, man qatala tahta rayatin immiyah yaghdabu li asabatin atau yad'u li asabah ila asabah atau yansuru asabatan faqutil faqitlatun jahiliyah. Siapa yang berperang, berjuang di bawah satu bendera kebutaan, tak tahu betul salah aku tak kira, geng kita, yaghdab li asabatin, marah pasal apa? Marah, aku marahlah, geng kita. Dia betul ke salah, aku tak kira lah, dia geng kita. Tamasa jugalah anak kita ke, adik-beradik kita. Yaghdab li asabatin atau yansuru asabatan, tolong pasal apa? Kita jangan tanya, yang penting set kita jangan pecah. Set kita jangan pecah, kita kena tolong kerana geng kita. Nabi kata faqutil, kalau dia mati, kalau dia terbunuh ataupun dia mati, faqitlatun jahiliyah, mati jahiliyah. Sebab wama ana illa min ghuzayyati, in ghawat ghuzayyati ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyati arshudu. Saya ada syar, aku tidak lebih daripada puak aku. Kalau dia betul, dia salah. Ini asabiyah.
Tak kira lah, saya tak khususkan apa, saya cerita umum. Dalam hidup kita, kita nak sokong siapa pun boleh, tapi kita sokong berdasarkan membaca bukti dan dalil. Kalau mungkin pernah kita sokong satu benda, kita rasa silap. Oh, tengok bukti tak berpihak kepada dia, ataupun hujah tak berpihak pada dia, kita tarik balik, kita sokong yang hujah. Itu tanda kita beriman. Semua orang mungkin tersilap dalam membuat keputusan, tetapi sokongan berdasarkan kepada hujah, bukan berdasarkan kepada puak. Ini sangat mustahak di dalam menentukan cara hidup kita di atas dunia ni. Wallahu a'lam. Membuat bubur Ashura adalah sisa tinggalan khurafat dalam orang Melayu. Kalau dia buat bubur Ashura setakat nak makan saja, langsung tak ada i'tiqad apa-apa, makan saja. Dia tak kata Nabi Nuh punya bubur tepung kastard ni, ataupun bubur tepung jagung ke apa kan. Tak ada apa saja. Aku ni kecil-kecil duk makan bubur Ashura, teringin nak makan bubur Ashura, boleh makan. Tapi kalau dia kata bulan Muharram lah disunatkan buat bubur Ashura, ini khurafat, salah. Kau nak buatlah bulan apa pun, bubuhlah nama apa pun. Pasal apa? Bulan Muharram saja nak buat, bulan Syawal tak mau buat. Tapi dia kata kerana bulan Muharram je dia jual tepung ni, bulan lain tak ada. Itu ada alasan. Tapi kalau main bulan Muharram je nak kacau buat Ashura, bulan lain tak mau kacau. Kalau dia kata tak ada kepercayaan apa, syok saja, syok. Kalau tak ada apa-apa, clean, adat. Tapi kalau ada i'tiqad, khurafat. Ada soalan lain? Soalan dia ni banyak. Ni kena dibawa ke DUN, Dewan Undangan Negeri. Ada soalan lain? Tak ada, saya nak baca yang ni. Festival Hari Kemerdekaan Masjid Alwi. Apa ni? Pertandingan pidato merdeka. Tuan-tuan boleh baca ni. Ada ditampalkan ni. Ni untuk pelajar-pelajar ni kan. Umur berapa? Umur 10 pada 12 tahun. Jadi semua boleh menyertai pertandingan ini sebagai satu aktiviti. Bukan aktiviti macam ni, bukan kerana kemerdekaan sangatlah, tapi kerana nak bagi budak-budak ni dekat ke masjid, main masjid, melukis, apa. Itu sajalah, supaya dia kenang masjid. Dan apabila kita buat di bawah program masjid, ada guideline lah, supaya benda ni dibuat mengikut, sekurang-kurangnya mengikut batasan-batasan syarak, ataupun pidato tu memperkatakan tentang kemerdekaan selaras dengan apa yang dikehendaki dalam syarak. Ada soalan lagi tuan-tuan? Tak ada? Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.